Good morning the students. Jadi kita dah pun belajar tentang integration of trigonometric functions. Cikgu dah bagi dah dia punya table of formula. So you all can refer to that table of formula lah. Jadi yang sebelum ini kita ada KIV beberapa soalan dalam modul exercise 2. Dalam integration of rational function dan log function. Jadi sebenarnya kita boleh formula yang integration of f prime x bahagi dengan fx, dan kita dx sama dengan ln fx tambah c itu is also applicable for trigonometric function. Yang sebelum ni kita dah buat juga, formula tu pun applicable untuk exponential function. Jadi maksudnya dia bolehlah digunakan dalam case exponent ataupun trigo function. Jadi kita lihat balik kepada modul exercise 2 dalam soalan untuk soalan H. So untuk soalan H tu kita ada ialah integrate cotangent x tambah 1 dx. Yang ini tak ada direct integrate direct reverse process daripada differentiation. So dekat sini kita boleh gunakan gantiannya cotangent will be cos over sin, right? So yang ini adalah cos x tambah 1. Cikgu tukarkan dia menjadi begini, x tambah 1 dx. Jadi sekarang kita lihat dekat sini, dekat bawah ni adalah sin x tambah 1 dan di atas adalah cos x tambah 1. So kita masih kena ingat tentang differentiation juga. Walaupun kita masuk dalam integration, tapi differentiation masih ingat sebab masih lagi digunakan. Jadi sekarang saya cuba check because this one is a rational function, so I'm going to check whether this one akan memenuhi yang formula f prime x bahagi dengan fx. Sekarang saya check kalau dekat bawah ni adalah sin x tambah 1. So bila saya bezakan sin x tambah 1, saya dapat cos x tambah 1, right? Jadi maksudnya dekat sini dia sudah dalam bentuk f prime x bahagi dengan fx dx. Sebab kita bezakan ini dapat yang di sini. Jadi maksudnya hasilnya kalau ikut formula yang hari tu, integration of log function and rational function, so kita akan dapat ln modulus fx tambah c. So apa kita punya fx adalah sin x tambah 1. Tambah c. Then just put the modulus sign. So itulah hasilnya. Jadi maksudnya nanti untuk soalan I, kalau kita ada tangent 3x dx. Hari tu pun cikgu masa kita buat integration of trigo function tu, kita tak ada integration untuk tangent x kan, sebab dia tak ada reverse process. Jadi kalau katakan tangent x ke tangent 3x ke, caranya ialah kita boleh tukarkan. Sekejap sebelum tu cikgu tunjuk dulu, kalau katakan kita ada integration untuk tangent x dx lah. Tangent x, so kita boleh tukar tangent itu sebagai sin over cos dx. Macam itulah. Tukarkan sin over cos. Kemudian kita fikirlah kalau cikgu bezakan cos, saya akan dapat negative sin. Tulis dekat atas negative sin bahagikan dengan cos x. Tapi soalan asal ni dia positif, so saya letak negatif dekat depan. So sekarang ini sudah dalam bentuk f prime x dibahagikan dengan fx. Jadi hasilnya adalah negatif ln yang dekat bawah, iaitu cos x tambah c. So ini untuk tangent x. Tapi dalam soalan kita dia adalah tangent 3x. Tapi tak apa, sama sahaja. So yang kat sini cikgu boleh tukarkan dia menjadi daripada tangent 3x kepada sin 3x bahagikan dengan cos 3x. Sekarang saya cuba buat dia dalam bentuk
f prime x bahagi dengan fx. Okey, saya letak dulu kat sini ialah cos 3x. So bila saya bezakan cos 3x, saya akan dapat negatif 3 sin 3x. Okey, dx. So saya tulis dulu macam ni, lepas tu saya adjust balik supaya dapat sin 3x. So kena darab dengan negatif 1/3 di depan. Okey, so sekarang dia sudah dalam bentuk f prime x bahagi dengan fx. Jadi negatif 1/3 ini kita kekalkan. Kemudian hasil untuk integration of f prime x bahagi fx, kita akan dapat ln fx, iaitu cos 3x tambah c. Okay. So itu adalah jawapan untuk soalan I. Okay. Jadi cikgu teruskan lagi lah. Untuk yang ini dah okey, tangent tu tadi. Okay, kamu boleh catatkan integration untuk tangent x tu tadi dalam modul tu lah. Okay. Soalannya dia ada 3x kat situ kan. Okey. Jadi sekarang saya teruskan untuk soalan J. Semua soalan yang kita KIV hari tu, kemudian kita ada sin x, kemudian bahagikan dengan 1 tolak cos x, okay, dx. Okay, so this is a rational function. Rational function. So bila kata rational function, mesti selalu check dia memenuhi f prime x per fx. Okay, jadi sekarang saya letakkan dekat sini, ini ialah 1 tolak cos x. I'm going to try for that. Kalau katakan yang itu tak boleh diguna pakai, maknanya kita perlu gunakan teknik lain untuk integration. Okey. Okey, sekarang dekat bawah ni ialah 1 tolak cos x. So bila saya bezakan ini, satu ni kosong so bezakan negatif cos, saya akan dapat sin x, right? Sebab kalau bezakan cos, negatif sin. So bezakan negatif cos, saya akan dapat sin x. Dah memang macam itulah. Okay, sin x. So dia sebenarnya sudah dalam bentuk f prime x bahagikan dengan fx. Tak perlu nak adjust apa-apa lagi. Okay, jadi kita akan terus ambil jawapan. Yang ini adalah ln 1 tolak cos x tambah c. Okay, terus ambil sahaja ln fx lah dekat bawah. Okay, jadi nanti untuk soalan K, okay, kita tengok satu lagi. Yang ini ada sin x. Dekat bawah ni ada 1 tambah 2 cos x, okay, dx. Okay, sekarang cikgu nak try dulu 1 tambah 2 cos x. I just write yang dekat bawah ni dulu. Okay, sekarang saya bezakan ini. Saya akan dapat negatif 2 sin x. Kan? 2 ni kita kekalkan lah. Okay. Tapi kita bezakan cos, dapat negatif sin. Okay, jadi soalan asal yang ini sahaja, maknanya cikgu perlu darab dengan negatif 1/2 di depan. Okay, so sekarang f prime x bahagi dengan fx. So sini adalah negatif 1/2 ln yang kat mana? Yang dekat bawah. 1 tambah 2 cos x tambah c. Okay. Jadi itulah jawapannya, negatif 1/2. Okay. Kemudian kita terus pergi lagi kepada soalan L. Okay, L pula cikgu ada cos 2x, kemudian bahagikan dengan 1 tambah sin 2x. 1 tambah sin 2x in this case lah. Okay, jadi sekarang yang ini adalah sin 2x. Okay, I try to make it as 1 tambah sin 2x. Sekarang cikgu bezakan yang dekat bawah. Okay, bezakan yang dekat bawah tu, kalau kita bezakan sin dapat cos. Tapi sebab ada 2x, so dia akan menghasilkan 2 cos 2x di atas. Okay, so ini f prime x bahagi fx, but we have to adjust. Okay, tuliskan dekat situ ialah 1/2. Okay, jadi maksudnya jawapan sekarang ialah ln 1 tambah sin 2x, okay, tambah c. Okay, kemudian untuk soalan M, kita ada pula integration of tangent x tambah dengan cotangent x dx. Ni tadi cikgu dah ada tunjukkan untuk tangent x. Okay, sekarang ni ada melibatkan cotangent juga. Okay, jadi tak apa, kita tukarkan dua-dua ini, sin tangent sebagai sin over cos.
Okay, kemudian cotangent sebagai cos over sin, okay, dx. And then we integrate one by one lah. Okay, jadi kita check dekat sini. Kalau cikgu bezakan cos x, saya akan dapat negative sin x. Okay, tapi kat sini positif, so saya letak negatif kat depan lah. Kemudian satu lagi yang dekat sini. Oh, sekejap saya terus check dulu. Okay, kita check dia dulu. Okay, kalau saya bezakan sin x, saya dapat cos x. So dekat sini sudah dalam bentuk f prime x bahagi fx, both of it lah. Okay, jadi maksudnya kat sini ialah negatif. Okay, negatif ni harus dikekalkan. Ln, kita ambil kat mana? Kat bawah, cos x. Kemudian tambah untuk yang bahagian ini pula, okay, kita integrate one by one. Dekat sini adalah ln sin x. Okay, kita ambil yang di bawah juga. Okay, so ln dengan ln ini kita boleh gabungkan dia. Sebab satu tolak, satu tambah. Jadi cikgu boleh gabungkan dia menggunakan hukum ln. Yang mana dekat atas, yang ini adalah sin x. Kemudian yang tolak ni kita jadi divide by cos x, okay, tambah c. Jadi jawapan akhir will be ln tangent x tambah c. Okay, so that's the answer for M. Okay, okay, rasanya kita dah habis. Soalan-soalan tu. Kemudian kita ada lagi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okay lah, cikgu terangkan terus kat sini. Kita padam dulu. Dah whiteboard ni. Okay, kita tengok pula yang soalan nombor 2. Okay, dia minta kita cari d theta. D theta soalannya adalah ln tangent setengah theta. Okay, tangent setengah theta. Jadi soalan-soalan ni semua melibatkan trigo function. Okay, jadi yang ini sebenarnya adalah ln fx lah. Kita boleh andaikan ini sebagai kita punya fx. Jadi kalau kamu nak bezakan macam sebelum ni kita nak bezakan d dx kan, yang kita ada ln fx. Okay, d dx ln fx, jadi hasilnya apa? F prime x kita bahagikan dengan fx. Yang ini differentiation dulu. Okay, jangan lupa. Okay, jadi sekarang saya akan andaikan lah yang dekat dalam bracket tu adalah saya punya fx, tangent setengah theta. So saya kena cari dulu f prime x. So bila saya bezakan ini, okay, saya akan dapat setengah secant squared setengah theta. Kita bezakan tangent dapat secant squared kan. Okay, lepas tu setengah tu letak di depan. Jangan tersilap dengan integration. Okay. Jadi sekarang untuk yang d theta, okay, d theta, sorry ini sebenarnya adalah f theta lah ni tapi tak apalah, fx lah boleh je kat situ. Jadi kat sini adalah ln, okay, tangent setengah theta ni tadi. Okay, cikgu tulis balik yang ini adalah f prime x bahagi dengan fx. So setengah secant squared setengah theta dan kita bahagikan dengan tangent setengah theta. Okay, jadi yang kat sini semua saya keluarkan dalam bentuk hasil darab saja. Okay, secant squared tu adalah 1 per cos squared setengah theta. Kemudian kita bahagikan dengan sin setengah theta bahagi cos kan. Okay, samalah dengan kita darabkan dengan cos setengah theta bahagikan dengan sin setengah theta. Jadi kita tengok apa yang masih tinggal kat sini. Kat bawah ni kita ada 2, cos tinggal 1, setengah theta, cos setengah theta. Okay, so yang ini kita boleh gunakan double angle formula ke half angle formula macam tu lah. Jadi yang ini adalah 1 per dengan sin
dia punya sudut tu adalah 2 kali ganda. Kalau sudutnya adalah theta per 2, jadi maksudnya dekat sini adalah theta lah. Sebab kita akan ada, ingat lagi tak, sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. That one lah. Ataupun sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. So, kalau 2 sin theta per 2 cos theta per 2, dia samalah dengan sin 2 kali theta per 2, which is sin theta itself. Okay. Jadi hasil dekat sini kita akan dapat 1 over sin theta will be cosecant lah. Okay. So this one is cosecant theta. Okay. Jadi kita dapat jawapan itu sebagai cosecant theta. And then finally dia minta pula kita cari, so what is the integration of cosecant theta d theta. So simply using reverse process method ataupun teknik, kita terus berbalik kepada jawapan kita yang asal itulah. Okay. Jadi yang ni kita akan dapat ln tangent setengah theta. Okay, boleh kamu buat dalam bentuk modulus sin. Okay. Kemudian kita tambah c. Okay. Kita dapatlah jawapan itu. Alright. Jadi untuk soalan yang nombor 3, soalan yang nombor 3 tu pun lebih kurang sama macam soalan yang kedua. Okey. Sekejap. Untuk soalan yang ketiga, dia minta kita cari d dx. Okey. D dx ln secant x tambah tangent x. Okay. Ini sama juga case macam tadi. So kita anggapkan yang ini adalah kita punya fx. Okay. Fx-nya adalah yang ini, secant x tambah tangent x. So kamu pun perlu mencari f prime x. Okay. Okay, bezakan secant dapat secant x tangent x. Kemudian bezakan tangent dapat secant squared x. Okay, so here I can factorize. Okay, sebab dia ada sebutan yang sama. Okay, so ini hasilnya yang inilah. Okay, jadi maksudnya d dx untuk ln ini, secant x tambah tangent x ni tadi, berbalik kepada soalan yang asal, dia adalah f prime x bahagi fx. So cikgu masukkan, ini saya punya f prime x tadi. Okay, secant x, kemudian saya bahagikan balik dengan dia punya fx lah, secant x tambah tangent x. Okay. So yang dekat sini kita boleh cancel, jadi hasilnya adalah secant x. Okay. Hasil bezaan ini adalah secant x. Okay. And then selepas itu dia minta kita cari kalau you nak integrate secant x dx, okay, so gunakan reverse process, kita dapat balik jawapan ini sebab kita differentiate ini dapat ini. So bila kita integrate balik yang ini, we will go back to this answer lah. Okay, menggunakan reverse process. Jadi ln kita masukkan sajalah secant x, okay, tambah dengan tangent x, kemudian tambah c. To be safe, just write the modulus sign. Okay. Jadi maksudnya cikgu dah sentuh lah, okay, semua sekali dalam modul exercise 2 yang kita KIV hari tu. Sekejap. Jadi untuk yang modul exercise 4, hopefully you all can try all the questions. Rasanya ada juga beberapa soalan yang cikgu dah discusskan sebelum ini ataupun dah ada inserted dalam formula. Cuma mungkin cikgu nak sentuh sedikit sajalah kod soalan tu. Okay, cuba tengok pula modul exercise 4. Saya masuk sekali modul exercise 4 tu. Jadi boleh cuba dulu ya, saya rasa tak susah sangat. Okay, kemudian hanya untuk macam soalan M. Soalan M kalau dia minta sin squared x dx macam ni okay, sin squared x dx. Jadi yang ini kamu tak boleh gunakan macam mana sin kuasa 2x ke kuasa negatif 1 ke dx ke. Lepas tu nak gunakan yang apa tu
mungkin jadi kuasa negatif 2 semua, that one is not valid. Okay, kita tak boleh gunakan apa-apa formula integration yang biasa tu. Jadi kalau katakan yang melibatkan trigo, 1 over sin squared ini kita terus tukar dia menjadi cosecant squared x dx. Okay, sebab kita tahu 1 over sin tu adalah cosecant. Jadi terus tukarkan kepada cosecant squared dx. Jadi yang kat sini kita akan dapat hasilnya. Kita ada formula khusus kan, ada reverse process untuk yang ini. So terus dapat negatif cotangent x tambah c. Okay, jadi sama juga macam soalan n. Kalau cikgu ada 1 per cos squared 3x. Okay, sekarang 1 over cos squared adalah secant squared. So kita tukar terus kepada secant squared 3x dx. Alright. Jadi kita ada direct reverse process untuk secant squared kan. Okay, jadi maksudnya kat sini kita akan dapat tangent 3x kemudian bahagi 3 tambah c. Sebab kamu integrate secant squared, kamu dapat tangent. Cuma bezanya sekarang sudutnya dikekalkan, tangent 3x, tapi jangan lupalah kita kena bahagi dengan 3. Okay. So soalan-soalan yang lain tu saya rasa semuanya cikgu dah show lah dekat dalam modul. Ada cos squared 2x, so gunakan rumus sudut separuh tu untuk kita tukarkan lah. Jadi maksudnya kalau macam soalan O tu dia minta integration cos squared 2x, so macam biasa tukarkan menjadi yang inilah integration cos 4x tambah 1 bahagikan dengan 2 dx. Jadi nanti kamu dapatlah hasilnya adalah 1 per 2 kan. Dekat sini kita ada cos 4x ya. So kita akan dapat sin 4x per 4 kemudian tambah dengan x tambah c. So this one is the answer. Kemudian untuk yang sin squared 3x, integration untuk sin squared 3x dx pun sama juga. Saya akan gunakan rumus sudut separuh tu untuk saya double angle ke half angle macam tu lah. Saya tak ingat sangat namanya. Cos 6x, kemudian kita bahagi dengan 2 dx. Dah tukar dulu macam ni, baru kita integrate lah one by one. 1 per 2 ni boleh take it out. So this one jadi x, integrate dapat x. Kemudian kita integrate pula cos 6x. So kita akan dapat sin 6x bahagi dengan 6. Kemudian tambah c. Right? Jadi boleh siapkan module exercise 2 and also module exercise 4. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu, boleh call ataupun WhatsApp.